Salam sejahtera kepada Madam Q dan rakan-rakan saya. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentang tentang miskonsepsi pengoperasian nombor. Kumpulan kami terdiri daripada Ibong Aweng Ing, Tu Jing Ing, dan saya Joy Wong Yu. Hari ini, kumpulan kami akan membentang tentang topik ini iaitu miskonsepsi pengoperasian nombor. Pertamanya ialah operasi tambah. Bagi miskonsepsi yang pertama bagi operasi tambah ialah kesilapan penggandaan nombor 1. Dalam kesilapan ini, pelajar mungkin menambahkan atau menggandakan nombor 1 secara tidak sengaja, seperti contoh yang diberi di bawah. Sebab berlakunya miskonsepsi ini adalah kerana kekurangan pemahaman konsep matematik. Murid mungkin belum memahami sepenuhnya konsep operasi tambah atau konsep matematik asas. Mereka mungkin mengalami kesulitan memahami bahawa menambah satu bilangan dengan satu hanya menghasilkan penambahan sebanyak satu. Oleh itu, bagaimanakah kita mengatasi masalah miskonsepsi ini dalam operasi tambah? Caranya adalah pendedahan yang jelas dan konkret. Cikgu boleh memberikan contoh atau gambar yang mudah difahami untuk membantu pelajar melihat bagaimana operasi tambah dilakukan. Guru-guru boleh menggunakan benda-benda atau gambar yang nyata untuk membantu murid-murid untuk memahami operasi tambah. Seterusnya, miskonsepsi yang kedua bagi operasi tambah ialah kesalahan pemahaman tempat nilai. Dalam miskonsepsi ini, pelajar mungkin keliru dengan tempat nilai, terutamanya apabila menambahkan nombor 2 digit atau lebih. Sebab berlakunya miskonsepsi ini adalah kerana ketidakupayaan untuk menyambungkan konsep tempat nilai dengan situasi kehidupan sehari-hari. Jika pelajar tidak dapat melihat hubungan antara konsep tersebut dengan kehidupan mereka, ia boleh membuat konsep tersebut menjadi sukar difahami. Oleh itu, cara mengatasi masalah ini ialah permainan interaktif. Permainan interaktif seperti blok game dapat menggunakan blok matematik atau bahan manipulatif yang mewakili satuan, puluhan, ratusan dan sebagainya. Itu membiarkan murid membina dan menjumlahkan angka menggunakan blok tersebut untuk melihat dengan jelas konsep tempat nilai. Jadi, sekarang kami akan melihat kepada operasi tolak. Bagi miskonsepsi yang pertama adalah tidak memahami penukaran atau pinjaman. Murid mungkin bingung tentang bagaimana melakukan penukaran atau pinjaman ketika mengurangkan digit pada posisi tertentu, terutamanya ketiga digit pada posisi yang lebih rendah, lebih kecil daripada digit pada posisi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, apabila 52 tolak dengan 19, murid-murid mungkin kesulitan memahami mengapakah perlu meminjam dari digit puluhan untuk mengurangkan digit satuan. Sebab berlakunya miskonsepsi ini adalah kerana kesalahan dalam langkah-langkah operasi tolak. Murid-murid tidak memahami keseluruhan langkah-langkah operasi tolak, termasuk langkah-langkah yang melibatkan pinjaman, boleh menyebabkan kekeliruan. Pelajar mungkin silap menentukan tempat nilai yang perlu dipinjam dan tempat nilai yang perlu dimasukkan. Jadi, bagaimanakah kita dapat mengatasi masalah miskonsepsi ini dalam operasi tolak? Caranya adalah dengan menggunakan kad angka. Penggunaan kad angka dapat membolehkan murid-murid melihat secara langsung bagaimana proses penukaran dilakukan dalam konteks operasi pengurangan. Dengan itu, murid-murid bagi miskonsepsi yang kedua ialah kesulitan dengan pengurangan nombor. Sebab berlakunya miskonsepsi ini adalah kerana ketidakselesaan dengan nombor besar atau peminjaman yang banyak. Pengurangan nombor besar atau penggunaan peminjaman yang melibatkan banyak langkah mungkin membuat pelajar berasa tertekan atau tidak selesa sampai menjadikan mereka keliru dan membuat kesalahan dalam operasi tolak. Sebahagian murid mungkin bingung ketika harus mengurangkan angka nombor atau apabila hasil pengurangan melibatkan nombor. Contohnya,
dalam pengurangan 305 tolak dengan 100. Murid mungkin tidak mengetahui bahawa pengurangan kosong daripada 5 memberikan hasil 5. Contohnya, mereka mungkin tahu 3 tolak dengan 1 menjadi 2 dan kosong tolak dengan kosong adalah kosong. Tapi mereka memanglah akan membuat kesalahan seperti 5 tolak dengan kosong akan menjadikan nombor seperti 1, 2, 3. Mungkin mereka akan keliru. Mereka tidak tahulah 5 tolak dengan kosong akan menjadikan angka nombor apa. Jadi, bagaimanakah kita dapat mengatasi masalah miskonsepsi ini dalam operasi tolak? Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan puzzle matematik. Melalui puzzle matematik, guru-guru boleh menyediakan puzzle matematik yang melibatkan operasi pengurangan. Kanak-kanak perlu menyusun puzzle untuk menghasilkan jawapan yang betul dengan mengurangkan satu nombor daripada yang lain. Dengan itu, kanak-kanak dapat menguasai dan memahami setiap konsep yang berkaitan dengan operasi tolak. Sekarang, pembentangan ini akan diteruskan dengan ahli kumpulan saya, Tu Jing Ying. Sekarang saya akan meneruskan dengan operasi darab. Situasi yang pertama ialah mendarab dengan nombor 2 digit. Kesalahan yang boleh dilakukan oleh murid ialah murid akan meletakkan hasil darab digit yang kedua pada kedudukan yang sama seperti digit yang pertama. Contoh yang boleh dilihat di sini ialah murid meletakkan 2 di bawah 6, tetapi sebenarnya kawasan di bawah 6 haruslah dibiarkan kosong dan murid haruslah meletakkan 2 di bawah 3. Antara sebab miskonsepsi ini berlaku ialah pemahaman murid tentang nilai digit dan nilai tempat yang kurang mendalam. Murid tidak dapat membezakan antara sah dan puluh sesuatu nombor dan menyebabkan miskonsepsi ini untuk berlaku. Sebab yang kedua ialah teknik penyelesaian operasi yang salah. Murid tidak konsisten dalam pengiraan. Tidak ingat bahawa kedudukan yang pertama dalam pendarapan bagi digit yang kedua adalah tidak dibenarkan untuk menulis nombor. Sebab yang terakhir ialah kesukaran untuk membuat perkaitan. Sebahagian murid tidak dapat mengaitkan konsep nilai digit dengan operasi pendarapan. Untuk menyelesaikan masalah ini, guru boleh memberikan contoh yang mudah, seperti 11 darab 11 dahulu sebelum menedahkan murid dengan contoh yang lebih susah. Cara yang kedua ialah memberikan contoh yang banyak untuk meningkatkan dan mengukuhkan peringatan murid. Cara yang akhir sekali ialah mengajar dan memastikan murid memahami konsep nilai tempat dan konsep nilai digit sebelum masuk ke dalam tajuk pendarapan. Situasi yang kedua ialah hasil darab lebih daripada 1 digit. Kesalahan yang boleh dilakukan oleh murid ialah kesilapan dalam menaikkan nombor. Apabila murid perlu mencatat dan menaikkan nombor pada satu tempat, mereka akan lupa ataupun salah kira. Terdapat 2 contoh di sini. Yang pertama, 3 darab 7 sama dengan 21. Murid terus menulis 21 sebagai jawapan yang terakhir, tetapi 3 yang dinaikkan lupa untuk ditambah. Contoh yang kedua, 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 darab dengan 7 untuk mendapatkan 42. Dalam kes ini, 3 yang dinaikkan ditambah terus dengan 3 sebelum 3 didarabkan dengan 7. Antara sebab miskonsepsi ini berlaku ialah kekeliruan pemahaman konsep. Murid tidak biasa dengan konsep pendarapan sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menaikkan nombor dengan betul. Sebab yang kedua, kekeliruan dalam langkah.
murid tidak jelas bahawa nombor yang dinaikkan perlu ditambah selepas pendarapan dan bukan sebelumnya. Sebab yang ketiga ialah kelalaian. Semasa murid kurang berfokus semasa menjawab soalan, hal ini boleh menyebabkan mereka terlupa untuk menambahkan nombor yang dinaikkan walaupun mereka mempunyai pemahaman tentang konsep tersebut. Untuk menyelesaikan masalah ini, guru boleh memberikan latihan yang banyak supaya murid ingat untuk menambahkan nombor yang dinaikkan dan juga ingat untuk menambahkannya hanya selepas nombor yang berkenaan didarabkan. Cara yang kedua, guru boleh meminta murid untuk menyemai tabiat untuk menyemak jawapan selepas habis menjawab soalan. Yang ketiga, guru juga boleh meminta murid untuk bulatkan nombor yang dinaikkan dengan menggunakan pen ataupun pensel agar lebih menarik perhatian mereka. Situasi yang ketiga ialah pendarapan dalam perpuluhan. Murid akan menjawab soalan 5 darab dengan 0.5 sebagai 25. Tetapi jawapan ini adalah salah. Jawapan yang betul ialah 2.5. Kesalahannya, semasa mendarab dengan sesuatu nombor bulat dengan nombor perpuluhan, hasilnya menjadi lebih besar. Sebab miskonsepsi ini berlaku ialah murid menganggap pendarapan menghasilkan nombor yang lebih besar. Murid diajar pendarapan sebagai penambahan berulang. Jadi, mereka berfikir bahawa hasil pendarapan haruslah sentiasa menjadi lebih besar. Di samping itu, murid kurang faham dengan konsep perpuluhan. Mereka tidak dapat bayangkan nombor dalam perpuluhan adalah lebih kecil daripada nombor bulat dan akhirnya mereka akan pilih untuk mengabaikan kewujudan perpuluhan tersebut. Untuk menyelesaikannya, guru boleh menggunakan pecahan untuk meningkatkan pemahaman murid. Guru boleh memberitahu murid bahawa 0.5 adalah separuh daripada 1. Oleh itu, 0.5 merupakan 1/2 daripada 1 dan nilainya adalah lebih kecil daripada 1. Bukan itu sahaja, guru juga boleh menggunakan contoh dalam kehidupan seharian. Contohnya, Ali ada RM5. Dia menderma 0.5 daripada wangnya kepada seorang pengemis, iaitu setengah daripada keseluruhan, dan akhirnya hanya tinggal RM2.5 yang dimiliki oleh Ali. Dengan ini, murid akan mendapati hasil pendarapan dalam situasi ini adalah berkurangan. Akhir sekali, guru boleh menggunakan kertas pecahan. Dengan menggunakan kertas pecahan, murid dapat lihat dengan spesifik bagi memahami konsep pendarapan dalam perpuluhan dengan sempurna. Terima kasih kepada Joanne dan Jing Ying. Sekarang kita akan lihat pada miskonsepsi yang sering berlaku dalam operasi bahagi. Yang pertama, kesilapan tukar ganti. Contoh kesilapan ini ialah 18 bahagi dengan 9 sama dengan 9 bahagi dengan 18. Sebab kesilapan ini berlaku ialah murid-murid keliru dengan operasi matematik yang lain. Contohnya, operasi tambah dan operasi darab mempunyai ukun tukar ganti. Contohnya, 20 tambah 3 sama dengan 3 tambah 20. 3 darab 5 sama dengan 5 darab 3. Tapi, operasi tolak dan operasi bahagi tidak mempunyai ukun tukar ganti. Contohnya, 10 tolak 3 tidak sama dengan 3 tolak 10. 3 bahagi 5 tidak sama dengan 5 bahagi 3. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini,
Guru haruslah memberikan penjelasan tentang konsep bahagi yang betul. Guru juga haruslah memberikan penjelasan yang berulang untuk memastikan semua kanak-kanak memahami konsep tersebut. Selain itu, guru juga boleh melancarkan aktiviti permainan peranan dalam kelas. Kanak-kanak boleh menggambarkan bagaimana pembahagian berfungsi dalam kehidupan harian melalui aktiviti tersebut. Contohnya, mereka boleh bermain pembahagian pizza. Mereka berkongsi pizza dengan nombor orang yang berbeza untuk memahami konsep pembahagian. Yang kedua, kesilapan sifar. Contoh kesilapan ini ialah 100 bahagi dengan 5 sama dengan 25. Sebab kesilapan ini berlaku ialah kanak-kanak mempunyai kefahaman yang kurang mengenai konsep sifar yang sering melakukannya. Contohnya, mereka akan menganggap bahawa 0 bahagi 5 sama dengan 5. Tapi yang betul adalah 0 bahagi dengan 5 sama dengan 0. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut, guru haruslah memberikan penjelasan konsep pembahagian dengan sifar kepada murid-murid. Guru haruslah menjelaskan bahawa apabila 0 bahagi dengan apa-apa nombor, hasilnya sentiasa 0. Kerana tidak ada bilangan yang boleh dibahagikan dengan 0, untuk menghasilkan hasil yang lebih besar daripada 0. 0 bahagian dengan 5 seharusnya sama dengan 0, bukan 5. Selain itu, guru juga haruslah memberikan ujian pemahaman kepada murid-murid selepas beberapa latihan. Guru haruslah memberikan soalan-soalan yang serupa untuk dikerjakan secara individu. Hal ini membolehkan guru mengetahui sama ada murid telah memperbaiki kesilapan mereka atau tidak. Guru haruslah memberi pujian dan sokongan kepada murid apabila mereka telah memperbaiki kesilapan mereka. Guru juga haruslah sentiasa menyokong murid-murid untuk terus berusaha dalam pembelajaran matematik. Yang seterusnya, kesilapan yang mengenai nombor 1. Contoh kesilapan ini ialah 6 bahagi dengan 1 sama dengan 1. Sebab kesilapan ini berlaku ialah kanak-kanak mempunyai kefahaman yang kurang jelas mengenai konsep nombor 1. Contohnya, kanak-kanak mungkin memandang nombor 1 sebagai tidak berubah atau tidak berkesan dalam operasi pembahagian. Dalam kes ini, mereka mungkin melihat bahawa 6 dibahagi dengan 1 pasti akan menjadi 6, kerana 1 tidak menyebabkan perubahan pada nombor yang dibahagi. Sebab yang kedua bagi kesilapan ini ialah kurang latihan dan pengalaman. Kanak-kanak mungkin belum banyak berlatih dalam situasi di mana pembahagian dengan 1 menjadi relevan atau dalam konteks sebenar. Tanpa pengalaman yang mencukupi dalam mengaplikasikan konsep pembahagian, mereka mungkin mempunyai miskonsepsi tentang bagaimana operasi ini berfungsi. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, guru haruslah menjelaskan situasi di mana pembahagian dengan 1 terjadi. Guru juga boleh menggunakan demonstrasi visual atau bahan konkret untuk membantu kanak-kanak memahami konsep ini dengan lebih baik. Contohnya, kalau mempunyai 6 biji telur dan dibahagikan kepada 1 orang, jadi orang itu akan mendapat 6 biji telur, bukannya 1 biji sahaja. Yang seterusnya, kesilapan pembalikan. Jenis kesilapan ini berlaku apabila kanak-kanak
menukar digit pembahagi dengan yang dibahagi. Sebenarnya, kesilapan ini sering disebabkan oleh kecuaian. Kecuaian boleh berlaku apabila mereka terganggu oleh perkara lain atau tidak memberi perhatian yang mencukupi kepada soalan yang diberikan. Contohnya, 18 bahagi dengan 6 diberi jawapan sebagai 2 kerana 18 bahagi 6 dibaca sebagai 16 bahagi 8. Jadi, untuk mengatasi kecuaian semasa membuat pengiraan matematik, guru haruslah memberikan bimbingan yang mencukupi kepada murid. Guru haruslah memberikan mereka peluang untuk berlatih dan meningkatkan kemahiran mereka dalam membuat pengiraan. Guru haruslah menguatkan pemahaman mereka tentang konsep matematik dan sentiasa menekankan pentingnya teliti semasa membuat pengiraan dalam kelas. Seterusnya, guru juga haruslah sentiasa menggalakkan murid-murid untuk memberikan perhatian yang sepenuhnya semasa menjalankan pengiraan. Jadi, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.